عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقعد للقتال والله سميع عليم. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada tengah hari dapat kita bertemu untuk sama-sama mengambil sedikit lagi pelajaran. Kali ini ada satu hadis Nabi SAW, hadis yang ke-8 daripada buku 40 hadis tentang dakwah dan tarbiyah. Maknanya tak kuat. Tak dengar? Dengar? Tak dengar? Mic pun besar. Saya tak boleh menjerit, suara saya tak keluar. Kali ini tajuk tentang menyapu darah di wajah Rasulullah SAW. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang cerita lukanya Nabi SAW dalam medan Uhud, satu tempat yang menjadi perkara nostalgia bagi Nabi. Kerana Uhud ni benda yang menyebabkan Nabi kena teruk, dan Nabi terluka, gigi Nabi patah, dan besi tertucuk di wajah Nabi di keadaan yang sangat getir. Jadi ada satu hadis yang diceritakan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu annahu su'ila an jurhin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Satu hari Sahal bin Sa'ad ni ada orang tanya dia tentang luka yang Nabi hadapi semasa perang Uhud. Macam mana luka Nabi? Macam mana keadaan yang Nabi hadapi luka tersebut? Maknanya cerita ni orang tanya dia setelah daripada berlakunya peperangan itulah. Maka bila ditanya kepadanya, dia pun berkata, faqala juriha wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal menjawab, wajah Nabi terluka. Wajah Nabi terluka. Ada besi tercucuk mari ke wajah Nabi. Sebab ketika pasukan berkecamuk itu,
ada seorang yang menaiki kuda, ambil satu rantai besi yang diputar lalu dibaling kena ke Nabi SAW. Sebablah tuan-tuan, tu kita nak kata kita mulia, tak mau kena sakit apa. Nabi pun kena, tu kasih Allah. Jadi cerita ni memberikan satu bekas pada kita. Jangan anggap kita ni bagus ingat. Nabi pun kena kan, tambah kita lagi lah. Orang biasa tak ada apa. Kalau sekadar orang hina kita, orang tak suka kita, tu normal lah. Tapi nak dapat buah normal tu, nak kena dengar cerita Nabi ni dulu lah. Faham tak? Jadi bila dalam keadaan demikian, wa kusirat ruba'ituhu, kemudian ruba'iyatuhu, kemudian terluka pula gigi gerham Nabi, pecah. Maknanya gigi gerham dia pecah tuan. Kemudian wa hushmatil baydatu ala ra'sih, maka dalam keadaan demikian pula topi pelindung kepala baginda juga pecah. Nak beritahu tu dah Nabi. Topi pecah, gigi pecah, terluka tuan-tuan. Fakanat Fatimatu alaiha salam, ketika itulah Fatimah melihat baginda demikian, melihat tagsilud dam, darah mengalir keluar tuan. Masa darah duk mengalir keluar itu, wa aliyu yumsik, Ali pergi pegang nak hentikan darah tersebut. Bila Ali pegang tuan-tuan, ketika Fatimah tengok luka Nabi, dia cuba membersihkan, dan Ali menahan darah tu daripada keluar, tapi darah itu terus keluar. Falamma ra'at anna dam la yazidun illa kathrah, bila tengok darah tu dia bukan jadi makin sikit, darah jadi makin banyak. Luka semua tuan-tuan. Kita ingat Nabi luka ni tercalak tak tuan-tuan? Memang luka tu darah keluar mengalir. Bila Fatimah pergi pegang nak rawat, Ali pergi tahan darah tu, lagi duk tahan, lagi darah tu keluar tuan-tuan. Ini cerita daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tentang keadaan Nabi SAW. Kemudian bila darah dah makin keluar, akhadat hasiran, kemudian Fatimah pun pergi ambil tikar. Dia tulis di sini tikar tuan-tuan. Saya tak tahu tikar tu tikar apa, tapi bukan tikar mengkuang kot, rasa tikar lah tuan-tuan. Benda anyaman aku kan. Diambil tikar tersebut, fa'ahtaraqathu hatta sara ramada, bakar. Fatimah bakar tikar tu sampai jadi abu. Daripada abu itulah thumma alzaqathu fastamsakat dam, dia pun tampal akan abu tadi yang dibakar daripada tikar tadi, tampal di wajah Nabi SAW. Pada masa itulah barulah darah berhenti, barulah darah tak mengalir. Lukanya Nabi SAW. Ini adalah kerana bahana mengingkari arahan baginda SAW. Asal nak pergi perang Uhud ni, nama pun Uhud tuan-tuan. Uhud ni, kenapa Uhud? Dia bukit yang terasing daripada tempat lain. Uhud ni asal pada perkataan ahadun, satu-satunya duk tentu. Jadi dia jauh 5 km daripada Madinah. Jadi bukit Uhud ni adalah bukit yang terasing, tapi dia besar tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pergi umrah tahulah kot. Saya tak pernah sampai lagi, dia tak tahu cerita lah. Nak suruh saya cerita litip, tuan-tuan hantar pergi saya umrah, saya boleh cerita kan? Jadi dalam keadaan demikian tuan-tuan, maka Nabi dah bagi arahan. Sebelum nak pergi perang lagi, dah ada berlaku sikit perselisihan pendapat. Nabi cadangkan perang dalam Madinah. Nabi kata kita duduk Madinah lah. Sebab puncanya adalah bila Abu Sufyan nak balas dendam. Abu Sufyan dia gunakan seluruh hartanya untuk tujuan berperang bagi umat Islam tuan-tuan. Dia pun bila dah tengok dalam perang Badar kalah tuan-tuan, dia tak boleh duduk diam. Memanglah bila kalah tuan-tuan, orang akan teringin nak balas dendam.
Jadi bila dia cadangkan, Abu Sufyan ni dia geram sangat ataupun dia nak balas dendam sangat pasal dia terselamat. Kan dalam perang Badar, Abu Sufyan kafilah perdagangannya terselamat. Yang tak selamat ni adalah Abu Jahal. Abu Jahal nak sangat pergi perang. Jadi bila Jahal nak sangat pergi perang, tuan-tuan, jumlah mereka 1000 orang. Abu Lahab tak pergi. Abu Lahab pada awal lagi penakut, nampak ya garang, penakut nak mampus, tuan-tuan, dia tak pergi, duduk di Mekah ya. Kan? Yang pergi ni Abu Jahal. Abu Jahal excited boleh menang. Kemudian Abu Sufyan telah terselamat daripada dihalang oleh Nabi SAW. Abu Sufyan cari jalan lain. Maka Abu Sufyan hantar utusan beritahu pada Abu Jahal, tak payah perang lah, kami dah selamat. Oh, Abu Jahal kata tak boleh, dah lama kita hantar Muhammad sekali ya. Dia terlupa bahawa Nabi Muhammad dan orang Islam ada kekuatan walaupun jumlah mereka sedikit, 313. Bila dah kejadian itu terjadi, ramai orang nak ingin balas dendam, ramai orang geram, tak boleh, Badar ni kita kena balas, kalau tidak kita akan malu, kalau tidak maruah kita tercalar. Ada yang bernazar tak akan puas hati lagi tak dilawan orang-orang Islam itu. Jadi Abu Sufyan buat satu kempen, jom kita serang balik Muhammad. Jadi bila nak serang tu, tuan-tuan, orang sambut ajakannya, terkumpul 1000 ekor unta. Nak pergi perang kali ni 1000 ekor unta dan 50,000 dinar. 50,000 dinar terkumpul. Siapa kumpul? Abu Sufyan kumpul nak lawan Islam. Jadi tuan-tuan jangan kata orang kafir tak kumpul duit nak lawan Islam. Tak. Mereka tak pernah kedekut untuk buat sesuatu bagi menjahanamkan Islam. Tapi kalau orang Islam kedekut, tuan-tuan, nak membela Islam, ini masalah, tuan-tuan. Ini masalah besar, kan? Jadi Islam kena macam tu, kena ada pemurah dia. Tak apa, tuan-tuan, anfiqalak, bagilah Allah ganti balik. Sebab orang duk dengar cerita Abu Bakar bagi rata semua kat tu. Abu Bakar bila bagi rata semua dia tu miskin. Tak, Abu Bakar bagi rata semua, lepas tu dia berniaga balik. Dia tak pernah miskin sampai ketua, tuan-tuan. Cuma orang duk anggap bila dia dah bagi rata semua, dalam perang Tabuk kan Abu Bakar bagi harta semua, tuan-tuan. Jadi orang kata, biar aku tak mau jadi macam Abu Bakar miskin sangat. Tak, bagi tu adalah cara cari dia, tuan-tuan. Tuhan bagi tulang pak kerat, tak pernah berhenti, kita boleh cari rezeki. Kalau rezeki tak ada, tu tanda nak mati lah, tuan-tuan. Kan? Kalau duit tak masuk, kena fikir mungkin nak mati lah kot. Tapi kalau duit tak masuk hari ni, esok masuk. Kalau sampai 2 bulan duit tak masuk, kemudian nasi tak boleh makan, tu nak mati lah tu. Kan? Jadi ada nyawa, tuan-tuan, insya-Allah. Rezeki tu milik Allah. Ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Tuan-tuan, benda ni susah nak percaya, tapi kena lalui baru percaya, tuan-tuan. Rezeki tu tanpa sangka-sangka. Kan? Saya dah hidup puluh tahun ni, tuan-tuan, tak ada KWSP pun tak ada. KWSP tak ada, sok-sok tak ada, semua tak ada. Mana ada, tuan-tuan? Ustaz-ustaz mana ada orang buat package mai kuliah ya dapat sok-sok? Tak ada, tuan-tuan. Kan? Tak ada. Kan? Tapi tu buat macam mana? Jalan macam biasa, apa masalahnya? Tak ada lorak apa? Tentu orang yang bagi ketakutan pada kita. Orang kata ustaz kerja tak ada pencen, bahaya. Lah ni pencen pun nak hapus dah. Bahaya apa kan? Jadi maknanya nak bagi orang faham, tuan-tuan. Jangan takut sangat hidup ni. Takut, tak kawan. Nak sumbang pun takut, tuan-tuan, semua takut. Tapi sumbang tu berpada lah. Janganlah sampai sumbang tu. Dan ustaz suruh sumbang semua, abang sumbang tu suruh apa ni? Bini dah marah pula. Tak payahlah, ambil hak pada-pada lah, tuan-tuan, ada dia. Jadi tu bab dia. Nak cerita orang kafir bersungguh-sungguh tahu. 50,000 dinar, bukan sedikit. 1000 ekor unta nak beri perang dalam peperangan Uhud ni. Masa ni panglima perang adalah Khalid Al-Walid. Tuan-tuan jangan lupa yang tu. Khalid tak Islam lagi. Khalid masih duduk di belah sana. Khalid yang mengatur strategi ni, tuan-tuan. Maka tentera-tentera kafir keluar 3,000 orang. Bila dengar tentera-tentera musyrikin keluar 3,000 orang, maka di situlah para sahabat mula rasa air. Mereka kena nak perang dengan kita Nabi. Abbas hantar surat ke Nabi. Abbas hantar surat ke Nabi bagi tahu orang musyrikin dah get ready nak perang. Tuan-tuan, Nabi bila dengar daripada Abbas menyampaikan surat itu kepada Ubay bin Ka'ab.
Bila Ubay bin Ka'ab jumpa Nabi nak cerita, Rasulullah ada surat pada Abbas, pamanmu, buat menakan kamu bagi surat ni. Maka Nabi kata baca, Iqra. Maka dia bacalah surat tu. Ada kelompok nak pergi perang, nak balas balik dendam, dalam peperangan Badar mereka kalah. Maka ketika itulah Nabi kata sembunyi dan rahsiakan, jangan cerita ke orang. Sebab Nabi nak atur strategi dulu. Nabi tak mau orang gelabah, nampak tak? Kalau abang tak nak perang, pakai gelabah habis, kan? Pakai kurma semua, pakai gelabah habis. Sebab kena ingat, walaupun dalam perang Badar Islam menang, jumlah 313 orang tu tulen. Yang ni belum tentu tulen. Nampak tak tuan-tuan? Belum tentu pure, belum tentu orang-orang yang percaya dengan Nabi walaupun mereka dah Islam. Sebab ada peristiwa lepas dengar saja Nabi kena bunuh dalam peperangan Badar, peperangan Uhud. Sebab kawan yang lontar besi ke Nabi itu, bila kena saja wajah Nabi, Nabi jatuh pingsan. Dia pun berteriak, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Ada yang dengar perkataan tu, terus campak pedang, pergi balik buat bendang. Buat bendang pula, pergi balik buat apa nama pertanian. Kata, tak payah, malah perang, Nabi pun dah mati, balik. Ada yang campak pedang, keluar pada tempat perang. Ada seorang saja yang bernama Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni dia dah geram masa perang Badar tu, dia tak nampi. Dia kata, sekali lagi Rasulullah kalau ada medan perang, aku tak akan surrender, aku akan masuk medan perang ni. Dialah yang menyeru. Dia kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa kalau semua Muhammad pasti mati. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa sembah Allah, Allah hidup tidak mati. Dia yang bertungkus lumus menyelamatkan Islam dalam peperangan Uhud, tapi dia mati syahid. Tu 80 tikaman di atas badan dia, tuan-tuan. 80 tikaman sampai kok dia tak kenal wajah dia. Tak kenal. Ada tanda yang duduk di tangan dia menyebabkan baru kakak dia kata, oh inilah Anas bin Nadar. Dia syahid semua, tuan-tuan. Nampak? Namanya harum sampai hari ni, orang kenal. Tuan-tuan, Allah kenal, Nabi kenal, malaikat kenal. Kita tak apalah kalau tak orang kenal pun, biarlah Allah malaikat kenal, tuan. Kita tak mau juga orang kenal, payah ke orang kenal ni, nak pergi mana pun payah, tuan. Biar malaikat kenal, Allah kenal, tuan. Ni Anas bin Nadar menjadi hikayat cerita yang baik. Dia tak peduli. Di situ bukti yang pergi perang Uhud bukan semua solid, bukan. Beza dengan perang Badar dulu, beza. Tunjuk juga tak solid tadi, Nabi dah bagi arahan, jangan turun daripada bukit, tuan-tuan. Ni, jadi sebelum berlaku perang, orang pun dah kumpul kekuatan nak pergi perang. Nabi kata kita perang dalam Madinah, semoga kita dapat menjaga, dan orang datang apa pun kita akan pertahan Madinah. Maka datang geng-geng muda berjumpa Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kami ni tak pergi perang Badar dulu, tak syok apa perang dalam ni, apa kata kita perang di luar? Dia ni bagi cadangan perang di luar. Nabi tak setuju dengan cadangan itu. Nabi tak setuju dengan cadangan mereka. Tapi mereka berargumen dengan Nabi. Dia Rasulullah kena pergi juga. Nabi ni jenis orang, kalau ada orang cakap tak dengar faham, tak apa, jom. Jadi ni begitu. Sama dalam peperangan yang berlaku. Bila Nabi nak buka apa nama Taif. Dalam perang Taif itu, Taif ini dia ada suatu benteng yang sangat kukuh. Bani Saqif buat benteng yang sangat kukuh. Nak pecah tu tak boleh. Bila tentera Islam pergi nak serang, pakai majanik. Majanik ni adalah satu alat yang Salman cadangkan. Salman pernah buat dua cadangan besar. Satu, Salman pernah cadang gali parit. Yang kedua, Salman pernah cadang pakai majanik. Majanik ni hanya orang Rom dan Parsi yang pernah pakai. Jadi Salman tahu. Itulah kali pertama Islam pakai majanik. Majanik ni listik besar, tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah tengok filem Kingdom of Heaven tu? Kan? Macam itulah. Dia tarik batu, tolak, pergi terajang, pergi main, tuan. Macam itulah. Tengok filem lah, payah tu nak cerita pun payah, tuan. Jadi tengok filem tu dah. Jadi batu tu, tuan-tuan, kena di tembok tapi tak pecah. Tentera Islam menyerang. Bila serang, tuan-tuan, dia lontar apa nama cecair daripada atas. Dia lontar air panas ataupun cecair panas daripada atas. Ada di kalangan para sahabat yang syuhada. Nabi kata, kita baliklah. Kita surrender dulu, kita balik. Oh, ada Rasulullah, kita kena perang juga. Nabi macam tu, nak jom. Nabi macam tu. Nabi bukan nak bantah apa, biar kena dululah, baru faham kot. Jadi lepas serbu juga kali kedua dalam nak peperangan tersebut, tak berjaya, tuan-tuan. Lalu berkata, Rasulullah, kita balik.
Kalau Nabi orang Melayu dia kata, kan aku dah habaq. Kan aku dah habaq balik dulu. Kan? Tu tengok Nabi tak ada ayat-ayat sarkazm begitu. Ada tuan-tuan. Kan? Tu tengok Nabi ni baik jujur ke tak? Ada juga. Balik aja balik. Dia habaq lah, tak dengar. Bila dah macam tu, dia pun minta Nabi doa. Rasulullah doakan bagi hancur puak-puak Taif ni. Nabi kata dah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, bagi hidayah. Nanti mereka akan balik pada Islam. Memang Bani Saqif ni lambat sikit. Dia ada cerita yang berbeza Bani Saqif dengan perang Uhud. Tapi tindakan Nabi sama, iaitu dah tak dengar sangat cakap kita perang dalam Madinah, tak dengar sangat. Tak apa, jom kita keluar. Nabi masuk ke rumah pakai baju besi. Maka orang tua-tua pun yang menjadi syuyukh, orang-orang tua ni, nasihatlah budak muda ni. Hampa ni pun satu dah Nabi kata perang di Madinah, ikutlah Nabi. Pasal apa yang bantah tak ketahuan ni? Orang tua-tua zaman tu. Tapi bila sebut macam tu, dia pun kata, ya Allah, Nabi pun keluar memakai baju perang. Bila Nabi keluar pakai baju perang, dia pun kata, Rasulullah, tak apa kot, kita perang dalam Madinah kot. Nabi kata, pantang untuk nenek kenabian ni, bila dah pakai baju perang, duk ajak berunduk, tu bukan dia. Jom kita keluar. Masa itulah yang jadi peperangan itu nak dibuat di luar Madinah. Asalnya Nabi nak buat di dalam Madinah. Tu yang pergi ke Uhud. Nampak itulah strategi paling tepat. Diletakkan seorang penjaga untuk menjadi Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair ini menjadi kepala pemanah. Nabi nampak dah. Nabi kata, Abdullah bin Jubair dan para pemanah, jangan siapa pun turun kalau menang ataupun kalah. Kalau kami menang pun jangan turun, kalau kami kalah pun jangan turun. Itu arahan Nabi. Macam biasa, bukan semua yang memanah tu beriman sungguh dengan dan percaya sungguh dengan Nabi. Maksudnya ada yang ada idea lain. Bila dah dalam keadaan tentera-tentera musyrikin lari, tentera musyrikin lari, ini strategi. Khalid memang buat macam tu. Khalid dia pandai patah balik, dia pandai serang balik. Tu Khalid. Banyak peperangan itulah Khalid. Khalid akan buat keadaan nampak tentera tu gerun. Dia undur balik, dia buat langkah macam-macam. Dalam kes Uhud, dia tinggalkan harta. Bila tinggalkan harta, tuan-tuan, orang pakai rebut harta, tuan-tuan. Orang tak rebut, hak bawah tu nak susul lah. Hak atas bukit, kata apa? Kalau di bawah Kedah, tunggu kalau bapak apa ke? Kita tunggu kalau bapak apa ke? Abdullah bin Jubair kata, sabar, Nabi pesan jangan pergi mana? Mana boleh? Tu mereka duk kutip. Sabar, Nabi pesan kita pemanah, tunggu. Tak jadi. Cukup seorang buat perangai, tuan-tuan, pakat turun habis. Tinggal yang beriman saja di atas bukit. Ketika itulah Khalid menyerang. Tahu Khalid menyerang mula-mula di mana? Khalid menyerang tempat yang paling strategi, iaitu kawasan pemanah yang meninggalkan tempat panah itu. Tinggal Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair dibunuh oleh tentera-tentera musyrikin. Nak mengambil tempat tersebut. Bila selesai tempat tu, barulah boleh serang Nabi SAW. Nampak tak strategi? Nabi sangat berstrategi, tapi orang tak ikut arahan, tuan-tuan. Lepas tu dalam askar, kena ikut arahan, tuan-tuan. Askar mana boleh bagi pandangan, betul tak, tuan-tuan? Nak bagi pandangan Panglima ya. Panglima pun tak boleh bagi pandangan sangat. Bini lagi garang pada Panglima, tuan-tuan. Dia kena tengok arahan, tuan-tuan. Jadi nak cerita di situ, itulah maksud kalau orang faham kenapa boleh kalah. Tetapi tidak kalah sebenarnya. Dalam keadaan berkecamuk itulah mereka-mereka yang dekat dengan Nabi mengumpulkan kekuatan. Bila dah berteriak tadi, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati, tuan-tuan, akhir sekali Nabi Muhammad sedar. Masa sedar itulah lukanya telah parah. Fatimah pergi merawat luka tersebut, Ali pergi tengok luka tersebut. Dan dalam peperangan ini, tuan-tuan, bukan hanya orang lelaki ya, ada orang perempuan juga yang bersama dalam medan perang ni. Nampak? Nak beritahu zaman Nabi, bukan orang perempuan sopan duduk macam tu. Mereka pun naik kuda lompat terajang sama, tuan-tuan. Tu orang perempuan zaman Nabi. Tak tahu orang kita zaman sekarang ni sopan, tuan-tuan, tak mau buat apa. Ini akhafullah lebih, tuan-tuan. Yang orang perempuan zaman sekarang yang beriman lah, tuan-tuan. Jadi sebab tu tak nampak contoh. Zaman dulu mereka pergi perang, masuk ikut perang, tuan-tuan, bersama dengan Nabi SAW. Akhir sekali, tuan-tuan, bila Nabi dah dalam keadaan terluka, tuan-tuan, pada masa itulah kita lihat ada beberapa orang yang mari lindung Nabi. Lepas itulah yang menyebabkan Nabi boleh bangun kembali. Nabi susun
Bila Nabi dah susun ketenteraan nak lawan semula, ketika itulah Abu Sufyan kata, hari ni dendam kami terbalas. Tuhan kamu tak hebat mana pun, kami telah berjaya buat sesuatu lah. Nak tunjuk pada kita, Abu Sufyan telah rasa dia menang. Hari ni kami telah menang. Padahal dia belum menang, sebab Nabi masih bangun. Tentera Islam telah get ready semula. Cuma Nabi pun tak buat serangan balik lah. Sebab kalau Nabi buat serangan, ada risiko kepada tentera Islam. Dan orang-orang musyrikin pula tak berani serang, sebab tengok tentera Islam telah bersedia. Tuan-tuan, berapa jumlah tentera kafir musyrikin? 3,000 orang. Berapa jumlah tentera Islam? Asal 1,000 orang. Tapi di tengah jalan antara Madinah nak pergi ke Uhud tu, di tengah jalan, Abdullah bin Ubay tarik 300 orang. Nampak tak? Tarik 300 orang. Sebab dia marah ke Nabi. Dia memang sajalah buat, tapi dia bagi alasan. Antara alasan dia marah, sebab dalam perang itu Nabi ajak keluar, Nabi tak bincang dengan dia. Dia kata, buat apa kita nak pergi perang dengan Muhammad? Dia sampai tengah dah. Buat apa kita nak turun? Kita balik lah. Jom balik. Muhammad bukan bincang dengan aku pun. Dia nak pergi perang ni, dia buat keputusan sendiri lah. Dia tak tanya pun kita. Jom kita balik. 300 orang balik, tuan-tuan. Tinggal jumlah 700 orang. Lawan 3,000 orang. Setelah tu pun belum boleh musyrikin menang. Walaupun Islam ataupun umat Islam telah tersalah, tidak mengikuti arahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di sinilah memberikan kefahaman dan maksud apa, tuan-tuan. Islam bukan hanya benda cakap dah. Islam benda praktikal. Dan dakwah bukan hanya benda cakap. Dakwah adalah kesusahan dan kepayahan. Dan kalau dakwah tu senang, tuan-tuan, ramai ada orang buat. Dakwah ni susah, tuan-tuan. Nak sedarkan orang dengar agama susah. Tapi kita buat terus, tuan-tuan, apa pun terjadi. Maka kata Dr. Ahmad Sanusi daripada hadis ni, hadis ini menunjukkan betapa kesungguhan Rasulullah serta para sahabat dalam menjayakan misi dakwah itu terbina dengan jiwa dan semangat yang sangat luar biasa. Tuan-tuan, ni bayangkan pertempuran sengit yang berlaku sehingga pecah topi pelindung kepala Rasulullah, luka di wajahnya, bahkan pendarahan yang sukar berhenti mengalir. Ada Nabi ada sifat entitled mindset, ada tak entah? Ni Nabi kena ni, ada Nabi kata, ya Allah, sampai hati kau buat aku macam ni, aku Nabi kot. Kenapa kau biar aku macam ni, ya Allah? Tak patut seorang Nabi kena gini tak? Nabi sendiri tidak pernah ada entitled mindset. Minda layak. Aku layak kot. Hari ni ramai orang Islam rasa dia layak. Aku layak dipuji kot. Aku layak dapat peruntukan kot. Aku layak dapat bantuan kot. Aku dah layak, kenapa orang tak tolong aku? Tak. Kita kena habaq diri kita. Kalau Nabi pun Allah buat sampai tahap tu, untuk melalui proses agar dia tahu kepayahan dan kesengsaraan. Kita pun samalah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena rasa kita ni tak ada apa. Kalau Allah uji kita sikit-sikit tu, kita sabar, tuan-tuan. Sebab Allah nak muliakan kita. Ni bak dia, tuan-tuan. Dia sudah memberikan satu gambaran kepada kita. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita. Tak saya lah. Kadang-kadang ceramah pandai, kalau tak kena uji, lagi tu ceramah pandai. Kan? Tak uji, Tuhan tak uji apa-apa. Ceramah pandai, suruh orang bersabar. Kita tak kena lagi benda-benda yang payah. Cuma saya berdoa pada Allah, ya Allah, kalau kau bagi aku ujian, aku harap aku sabar tu saja. Aku tak mau terkeluar daripada jalanmu, ya Allah. Doa yang tu saja. Ya Allah, aku tahu aku lemah, ya Allah. Kalau kau uji aku, kau bagilah kekuatan, ya Allah. Mudah-mudahan dengan ujianmu itu mengangkat darjat aku naik sikit, ya Allah, agar aku lebih bersedia berada bersama denganmu, ya Allah. Ini musim yang harus kita buat, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi itulah pengajaran yang harus kita ambil, panduan agar kita terus menjadi orang-orang yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Tengok sirah Nabi, perjalanan baginda SAW. Mudah-mudahan kisah ini memberikan pengajaran yang baik pada kita, insya-Allah. Cukup sekadar tu, innahu wasamiul alim. Macam biasalah, tuan-tuan, saya dalam kempen untuk launching Ustaz Pro agar dapat lebih nampak feature yang baik, tuan-tuan. Dah banyak app-app yang bulan Ramadan ni dah bertukar, dia punya features dia bertambah dah baik. Tapi kami di Ustaz Pro belum boleh lagi untuk buat features tu. Tapi kami tahu nak gain orang punya kepercayaan tu payah. Tapi kami terus ajak tuan-tuan mari dengan Ustaz Pro. Ustaz Pro ni macam biasa,
dia adalah produk di bawah Ma'had Al-Quran Asy-Syafi'i. Produk Ma'had ni maksud dia, dulu saya pernah kempen, kita ada MAKOS. MAKOS tu singkatan daripada Ma'had Al-Quran Asy-Syafi'i. Kita dulu masa musim PKP, kita tak berjaya nak meneruskan kelas-kelas di MAKOS. Tapi kita tak pernah berhenti. Cuma kita berhenti masa PKP saja kerana arahan. Lepas tu kita sambung balik. Daripada kita ada 6 orang guru, kita tinggal 2 orang guru sekarang tuan-tuan. Daripada kita ada 80 orang anak murid, kini kita kembali semula jadi ada 30 orang anak murid. So atas faktor itu, saya dengan kawan-kawan daripada Ma'had kita buat satu lagi produk namanya Ustaz Pro. Tujuan produk Ustaz Pro ni, kita bimbang akan berlaku lagi keadaan orang tak boleh akses kita. Maka kita buat video-video untuk letak dalam app agar nanti kalau orang nak agama, orang boleh pergi ke situ. Ataupun orang-orang yang tak sempat nak duduk sekitar MAKOS. Sebab Ma'had ni, dia berada di Tasik Permai Ampang. Sini jauh tuan-tuan. Nak pergi ke sana merapak tuan-tuan. Tapi dengan tuan-tuan access Ustaz Pro, tuan-tuan tahu aktiviti kita kerana kita telah buat app dalam App Store dengan Play Store tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh akses kami melalui app itu. Itulah gabungan jalin dia. Cuma Ma'had untuk anak-anak, Ustaz Pro untuk memberikan ilmu kepada orang ramai yang juga membantu kami untuk benda-benda itu tuan-tuan, insya-Allah. Jadi terima kasih bagi siapa yang memberi bantuan. Ada template di sana tuan-tuan, ambil lah. Kalau tak bagi duit pun ambil supaya tuan-tuan boleh tengok buat balik. Rasa nak scan ada QR code di sana. Mudah-mudahan dengan scan yang tuan-tuan scan tu menjadikan kami dapat teruskan kerja-kerja soleh. Inilah wa anfiqu fi sabilillah. Sumbanglah di jalan Allah. Insya-Allah kami akan bagi yang terbaik. Saya hanya berkempen, Allah gerakkan hati tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan bersama untuk majukan Ustaz Pro sekaligus untuk memberikan kebaikan pada Ma'had Al-Quran Asy-Syafi'i. Ada tabung di luar sana. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.